Bagaimana cara atau petua memulakan menanam pokok? Tanam pokok hari Khamis molek. Hari Khamis tanam. 1, 2, 3, 4, 5. 1 akar. Apabila akar naik jadi batang. Batang naik jadi daun. Lepas tu jadi daun, jadi buah. Akar 1 sebelah 21. 1 sebelah 21. Hari tarikh ni sesuai untuk benda kita nak makan akar. Jenis ubi. Ni akar. Tanam 1 belakang. 2 pula nak makan batang. Gapo dia buah makan batang? Serah. Gapo dia? Tanam 2, 12, 22 setiap bulan. 3 jadi ke daun pula nak makan daun. Gapo dia daun? Gapo dia daun contohnya? Pucuk mini. Jadi makan daun-daun, jadi daun-daun lah. 3, 13, 33. 4 pula nak makan buah pucuk. Buah. Makan bunga dulu. Bunga jenis masa nak nanam nak bunga. 4, 14, 24. 5 nak makan buah. 5 hari bulan, 15 hari bulan, 25 hari bulan. Tanam pada hari tu insya-Allah lah. Petua orang tua dulu. Tu tanam pokok. Lepas tu atas jenis pokok pula. Kalau pokok lada nak suruh jadi pedah betul, siram dengan air darah. Sudah hatu raya lah. Kita ambil ikan, ambil gapo dah isi ikan, kau gapo dia ada darah tu, tanam tempat perdu lada tu. Lada jadi pedah. Tu antara cara dia. Maksud muraqabah dan mujahadah. Muraqabah ini 2 maksud. Pertama, muraqabah sentiasa memerhati ke Tuhan. Lagu mana? Kita belajar tengok Tuhan pada semua tempat. Tengok benda ni ingat Tuhan. Tengok kipas, tengok rumah, tengok anak, tengok isteri, tengok kereta, tengok harta, tengok gapo dia, tengok anak murid semua biar muraqabah macam. Dok perhati Tuhan pada tempat tu. Kedua, muraqabah makna dia diperhati Tuhan. Saat ni kita perhati Tuhan. Kita rasa kita diperhati Tuhan. Kita pergi situ rasa macam orang perhati. Kita pergi situ macam orang perhati. Tu makna muraqabah. Maka orang ni dok tengah berlatih ni, muraqabah ni. Dok perasa, dok perhati. Ada kata seperti kucing melihat lubang tikus. Dok perhati lagu tu. Muraqabah tengok. Kedua, muraqabah rasa dilihat. Dua-dua boleh juga makna. Dan mujahadah ni maknanya kita melawan nafsu kita hok jahat sehingga ke nafsu kita jadi baik. Proses duk berlawan tu ikut lagu mana pun dengan zikir dengan apa, hak tu dipanggil mujahadah. Berlawan dengan nafsu jahat sehingga jadi baik. Bagaimana cara untuk mudah bangun solat subuh awal? Allah nak ayat guana tak tahu lah. Kita kalau boleh bangun kerja, kita boleh bangun awal. Orang nak bagi piti bering, misalnya zaman dulu dah. Piti bering misalnya juta boleh bangun. Apa tak boleh bangun subuh? Wak rasa penting tak sikit agama ni? Kita kubas taruh mana, semaya baik Tuhan, Nabi Muhammad. Biar rasa penting. Ni kita rasa tak penting sangat. Kalau hamba tak semaya pun tak ada pedah juga. Pun kenyai makan nasi pun tolong. Hak tu jadi tak boleh nak bangun subuh tu. Tapi kalau kita rasa, hamba kalau tak semaya subuh, supaya jahat telajuk hamba ni. Balik sana bunuh orang. Penjenayah hamba. Orang lah ni nampak penjenayah bunuh orang. Ya tak nampak tinggal semaya subuh tu penjenayah. Tahu tak hukum orang tinggal semaya subuh ke mana? Kerak tekak. Mati. Apa? Penjenayah dia ni. Balik sana, jual dadah lagi. Pablo Escobar. Tahu? Orang tinggal semaya. Tapi, dia kata dia orang baik lagu tu. Tak semaya pun orang baik lagi. Allahu Rabbi. Penjenayah paling besar dalam syariat. Kena bunuh orang lagu ni. Tinggal semaya. Pak kita tinggal semaya rasa Allah, rasa payah. Macam-macam lah alasan gini lah. Dia rasa sungguh gak sikit agama. Pisah lah pandai-pandai. Kita nak bangun untuk benda lain kita boleh bangun.
Untuk semaya subuh ni macam-macam cara kita usahalah, insya-Allah. Minta doa dengan Tuhan sungguh-sungguh, ya Allah hamba ni jenis kaki tidur selok selalu. Tapi kalau orang beri piti sejuta heran boleh bang. Subuh tak boleh bangun. Kena fikir sendirilah, jawab sendirilah deh. Adakah kena qada sembahyang yang salah pada masa lalu? Dah salah. Tak betul, kena qada lah. Orang banyak silap demo. Orang suruh mengaji awal supaya buat tu betul awal-awal. Demo tak sibuk gitu. Pas demo buat dengan keadaan salah, pas lagu mana tu nak terima nyanyi ke demo juga. Sebab tu belajar fardu ain ni sebelum masuk alai-balai. Dia balik tu kita masuk siap dah. Dengan semaya kita betul, akidah kita betul. Ni apabila dah semaya salah, pas kena qada kata Allah ustaz, tak boleh kau perak sangat pendapat ni syadik sangat. Tak boleh kau tak payah qada. Demo ni bagi hok nak mudah semacam kata. Silap demo je tu kata belajar awal-awal supaya semaya kita betul. Nah. Pas nak kata ke mana belajarlah qada sikit-sikit, minta dengan Allah, ya Allah ya Tuhan ku, hamba terbolah jamil dulu, hamba nak qada, hamba nak minta maaf lah. Dai kau tak sempat hamba mati dulu tu wallahu a'lam, tapi usahalah. Adakah darjat dan pahala itu berbeza? Contoh solat berjemaah dapat 27 darjat. Solat sendiri dapat 1 darjat. Darjat ni makna dia kedudukan di dalam syurga. Dia masuk dalam kategori pahala. Pahala ni umum. Ada berbentuk dinaikkan darjat di dalam syurga. Maka 20 darjat ini pahala dia tingkatan di dalam syurga. Tu masuk darjat kalau di sebuah pahala, yakni tingkatan dalam syurga. Kalau masuk 20 darjat dari sudut kelebihan, kelebihan dia berbeza 27 benda berbeza dengan sembahyang seorang. Sembahyang jemaah ni tak boleh dibuat. Ada 27 benda tak boleh nak buat kalau sembahyang seorang. Seperti soft. Soft tak boleh kalau sembahyang seorang. Sembahyang seorang ke mana soft? Soft tak boleh dah. Setuh dengan saing kita tak boleh dah. Pahala tu jadi banyak benda dalam 27 benda katanya ulama. Tu maksud dia. Apa hukum setiap kali tengok orang lain terus selawat tanpa sengaja? Oh, biar selawat dengan sengaja molek lagi. Tak ada masalah apa. Boleh dua pahala. Pahala tengok orang lain, pahala selawat. Sebagaimana kita tengok orang fasik, orang jahil, orang maksiat pun dosa, tengok orang buat baik, tengok orang alim pun dapat pahala. Bukan kata dapat pahala, katanya ulama, kalau kita tengok ibu bapa kita, tok alim lah mana, biasa orang kampung ya, kerja kampung. Tapi kita tengok dengan keadaan mulia ke dia, hormat ke dia, gugur dosa. Bukan kata boleh pahala. Dosa kita orang maksiat pakai tengok dia tu pakai gugur dosa tu. Bukan kata tengok tengok orang, tengok Quran dengan pandangan mulia, tengok masjid dengan pandangan mulia, tengok ulama, tengok Kaabah, tengok masjid, Masjidil Haram, tengok Baitullah dengan keadaan mulia, gugur dosa dengan lagu tu ya. Bukan kata boleh pahala, gugur dosa. Ada orang kata tidak boleh tawasul dengan orang mati, tidak boleh sebab Sayyidina Umar tawasul dengan Sayyidina Abbas, bukan dengan Nabi. Mohon penjelasan. Ada hadis Sayyidina Umar, pada zaman Sayyidina Umar, Rasulullah meninggal dah. Apabila Sayyidina Umar jadi khalifah, lepas pada Sayyidina Abu Bakar, maka Rasulullah meninggal dah. Maka berlakulah kemarau. Apabila hujan tak turun lama, tanah jadi kering, air tak ada, nak makan susah. Pas lagu mana? Maka popok dia bertawasul supaya turun hujan. Tawasul dengan siapa dia? Tawasul dengan Sayyidina Abbas. Boleh tawasul juga. Biarlah tawasul. Hadis ni pertama nak royak kata boleh tawasul. Sebab apa? Tawasul dengan Sayyidina Abbas. Rasul Sayyidina Abu Umar mai tarik Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Sayyidina Abbas, pak saudara Nabi. Dia kata ya Allah ya Tuhanku, hamba tawasul dengan pak saudara Nabi. Maka dalam hadis ni kata boleh tawasul sekalipun dengan selain daripada Nabi. Sebab Nabi orang tawasul banyak kali dah.
Maka Sayyidina Umar nak ajar kepada kita dalam hadis ni boleh tawassul dengan bukan selain daripada Nabi. Abah ni pok saudara Nabi. Hadis tu ayat lagu tu. Bukan kata tak boleh tawassul dengan orang hidup, dengan orang mati. Sebab ada hadis lain tawassul dengan orang mati pun ada. Sahabat buat ada tawassul dengan amalan, ada tawassul dengan lagu ni. Maka dalam hadis ni bukan nak royak kata boleh tak boleh tawassul dengan orang mati. Dia nak royak kata boleh tawassul dengan orang selain daripada Nabi. Pok dia awak hujah lagu ni sebab nak royak kata tak boleh tawassul. Kita teken-teken sikit awak terbit hadis ni. Oh nampak boleh tawassul pula, tapi tawassul bukan dengan orang mati dah pula. Pelik-pelik. Kita royak dah cerita tawassul dengan orang mati Isra' Mi'raj. Nabi Muhammad temu dengan Nabi Musa. Nabi Musa mati dah. Nabi Musa pada tu mati dah. Mungkin cerita dia 3000 tahun lepas. Nabi Muhammad jumpa siap buah lagu apa dia? Tawassul lagu mana? Nak kata ada manfaatnya orang mati yang ngejah. Siap ya idea pula ke Nabi Muhammad pergi kecek sekali lagi waktu semaya 50 dia jadi 5. Siapa dia tu tolong ngejah idea tu? Hak tu Nabi Musa. Mati dah masa tu? Mati dah. Ada kelebihan juga, ada kelebihan. Dia Nabi pula, pula ngoi soso, betah ni pula betah ni banyak cerita nah. Ada satu kitab nama apa dia tak ingat, bab tawassul. Carilah hujah bab tawassul Al-Quran dan hadis dan sirah Nabi macam-macam dah. Panjang lebar. Saya tinggal nak main di rumah. Lepas tu saya tengok pampers dia melimpah dah. Maknanya tak tahulah najis dia jalan mana. Pas lagu mana nak buat. Orang basuh dia lah. Basuh buah pampers ke apa dia. Masalah dia duduk mana kita mana tahu. Tak yakin lah. Maka kena basuh duduk sebuti rumah. Mana tahu budak tu gimana. Maka yakin. Najis ni wajib basuh jika kita yakin. Kalau tak yakin, maka tak wajib basuh. Boleh kau dok gantung gambar ulama dalam rumah. Gambar puku lah moleknya, gambar lukis khilaf ulama. Kalau gambar puku ni orang tak panggil masuk dalam hadis. Hadis Nabi kata la'anallahul musawwirin. Allah Taala melaknat orang yang merupakan, melukis. Maka puku gambar ni tak masuk dalam kategori melukis. Maka kita boleh puku gambar ulama tepek rumah kita. Tak masuk dalam kategori perbuatan yang dilaknat. Kerana apa? Kerana benda tu harus supaya kita tengok di cermin. Kita pergi di cermin nampak muka kita. Nampak gambar. Ada dosa, tak boleh demo merupakan bentuk demo. Demo merupakan di cermin. Maka ulama qiyas pukul gambar ni dengan gambar yang berada di cermin. Boleh. Tak jadi maksiat. Maka apabila benda tak jadi maksiat, boleh kita gantung? Ya, boleh kita gantung. Dah bukan maksiat. Hok kata tak boleh gantung sebab dia kata maksiat tu perbuatan tu sendiri. Benda khilaf. Minta pendapat ustaz cara nak maju dalam perniagaan. Hamba tak tahu tu. Moleknya masuk kursus lah. Lo ni macam-macam kursus untuk menyemangatkan kita berniaga. Kita. Hamba ni mengajar pondok boleh. Nak suruh mengaji kitab boleh, tapi bab niaga ni hamba tak pandai. Nak beri motivasi kau apa dia. Masuk dalam kursus lo ni kan. Lo ni macam-macam ajar kita nego ko. Ajar lagu mana motivasi. Ada orang tulis pitih 1 juta. Tepek di cumi. Tiap-tiap hari tengok hamba nak 1 juta. Motivasi dia. Ada orang motivasi tahun ni hamba nak waktu ambil zakat 1 juta. Kacau ke mana? Niat di zakat tu penting. Pas kalau zakat 1 juta, untung tentu 40 juta. Tu teori dia lagu tu. Tapi tak sebut di untung, sebut di zakat. Macam nak cari keberkatan. Macam-macam orang teori lagi ni. Nego benda hak kita ada, hak kita mampu buat, biar sikit asal itu. Macam-macam lah cara dia. Positif macam. Mikir tu jangan positif, jangan cepat putus asa ke apa dia. Benda bermula daripada kecil. Masalah pula kita kecil, positif pula kita besar. Ni masalah sikit besar-besar jadi semangat down apa semua. Tak boleh. Kena sabarlah. Orang-orang hebat dulu dia pernah kalah juga, dia pernah down juga.
Selawat 1000 waktu pagi, ambo nak pergi pejabat, lagu mana nak buat, boleh buat belakang. Tengah jalan, tengah gapo, habis 1000, tak ada masalah. Lagu mana nak nasihat orang tua, tak semaya ban ni, ya Allahnya. Lagu mana tanpa mengecilkan hati mereka, Allah, pujuklah lagu mana. Nah, mak ayah kita ke, ni masalah ni. Kalau orang hok ni dia jadi orang tua, Allahu Rabbi, ujian molek. Kita kecek dia kata budak ni kurang ajar, mu aku dulu wi makan. Sedak nasihat orang. Sudah. Jadi kita semua salah. Tak royak, suruh nak royak. Tak royak pula nya kata kurang ajar, mu sekat pandai lo ni mu syamuh kat aku. Sudah kita. Jadi Allah lah deh. Ujian ni orang boleh lagu ni Allah kena sabar sikitlah. Pujuklah lagu mana. Wak lolok belanja dia ke, gimana ke, ajar semaya, sindir-sindir sikit ke, pasal ceramah jangan bunyi. Lagu tu. Mohon jelas korban melalui online. Korban betul-betul mana boleh online. Ada online kok. No. Kau tu lembu duduk situ. Tu dia melih duduk sini. Online ya. Mana boleh dia kena sembelih betul-betul. Hak ni online ni okey ya ni. Kita okey supaya telefon lah. Kita okey kepada siapa-siapa dia untuk buat ibadat korban kita. Gitulah hangpa faham online. Mana boleh ibadat korban online tak boleh. Ya korban tu betul-betul lah dia buatnya. Cuma kita okey melalui telefon ke online ke supaya sah, tak ada masalah. Melalui mesej, melalui gapo sah. Apa hukum makan buah? Buah tu ditanam atas tanah orang. Tapi kita tahu tanah tu hak moyang kita asal dia. Ditukar nama sebab moyang orang kampung, kurang pengetahuan. Kejap nak balas belakang dah ni. Maknanya kawan tu rapah tanah dia. Boleh kau dok makan buah dalam tu apa semua. Boleh muka tanah kita. Tapi buah tu, buah kawan tu tanah. Tanah dia, tanah buah dia apa? Kok dia dosa di tanah ya, yang bahaya tanah buah dia pula apa. Jadi sama-sama nak dosa. Dia rapah tanah, kita rapah buah dia. Dia pandai. Jadi sama-sama nak berlawan, hok jadi kehokok punuh. Patut dia salah orang sudah lah. Sebab dia rapah tanah hamba macam nak balah. Kita makan buah dia. Dia yakin kau museking. Tak boleh lah, jadi tak jauh, sama-sama tak jauh lah. Dia salah tu biarlah, jangan nak balah lagu tu lah. Tutup tanah sudah, jangan nak tutup buah lah. Buah hok dia tanah dah nah. Dok harai dia tanah. Dia apa pun kita jadi harai juga. Adakah takbiratul ihram sebanyak 3 kali sengaja membatalkan wuduk? Dok. Membatalkan wuduk 4 benda saja. Setuh lelaki perempuan keluar sesuatu jalan depan jalan belakang. Setuh kemaluan dengan tapak tangan hilang akal. Selain daripada tu akad takbir 1 juta kali pun tidak batal sembahyang. Bagaimana maksud hadis dilarang pakai cincin cok moho dalam kitab Syama'il? Jadi dalam kitab Syama'il ada sebut syarah dia haram. Dilarang memakai cincin cok moho. Cok moho Allah Muhammad Rasul Allah. Haram. Ketika zaman Nabi hidup tak boleh nak pakai sebab kicing itu cok moho. Surat-surat Nabi nak hantar kepada kerajaan-kerajaan Nabi cok tu. Kalau pakai buat bertukar takil lah. Surat kerajaan kau surat kampung. Maka Nabi larang jangan buat. Bertukar takil lah surat orangnya mereka sendiri. Maka zaman Nabi haram. Lepas pada Nabi meninggal, lepas pada tak digunakan lagi dah cok tu lagu mana hukum dia? Ada ulama kata masih kekal haram. Ada ulama kata dok makruh. Ada ulama kata dok haruh. Boleh berlaku. Jadi kalau nak pakai, lo ni kita nak pakai. Kita nak acok. Ada unsur tipu tak? Tak ada dah. Orang cok pun tak ada apa dia. Bukan menunjukkan kerajaan wakil kerajaan Islam. Kau dah tak ada apa dia dah. Maka lo ni orang pakai kerana ambil berkat tulisan tu sahaja. Nak pakai hak tu tak ada dah. Muka sebutir. Merebuk lah kitanya. Maka lo ni ikut-ikut tiru-tiru. Supaya demo lah minat nak pergi New York tak boleh pergi. Tepek gambar New York di dinding. Tak apa tengok gambar New York. Gitulah kitanya. Mungkin nak boleh hak sengoti demo tak boleh dah kita. Okeylah cara-cara kita mana?
Bagaimana cara bertafakur yang betul dalam Islam? Tafakur ni berfikir mengenai 3 benda. Pertama, fikir mengenai jasa ataupun Tuhan kelebihan hak Tuhan beri kita, nikmat. Maka kalau kita mikir mengenai nikmat hak Tuhan beri kita, melahirkan sifat syukur. Ya akan menyebabkan kita rasa Allah terima kasihnya Tuhan. Kita nak tidur, ya Allah aku daripada pagi Tuhan cara, boleh makan, boleh minum, boleh tidur, nak jenera ni, ya Allah terima kasih Tuhan. Maka fikir benda lagu tu melahirkan syukur. Kedua, fikir mengenai azab Tuhan. Allah aku kalau tak semaya gak-gap dia, melahirkan takut. Jadi kita takut. Ketiga, berfikir mengenai kehebatan Tuhan. Kejadian dia, makhluk dia, maka melahirkan makrifat. Melahirkan pengetahuan, ilmu dan makrifat. Nah, doa kunu Allahumma hdina atau Allahumma hdini. Kalau kita sorang Allahumma hdini. Kalau kita ramai Allahumma hdina. Kalau kita sorang nak baca Allahumma hdina, boleh? Tapi kalau kita ramai tak boleh baca Allahumma hdini. Makruh kau dia. Nyanyi kau orang. Kita duduk orang kita sorang, makmum duk kata amin amin. Betul kau dah ustaz kalau kita baca Yasin di permulaan Yasin, Yasin sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi. Ada orang setengah baca tu ya selawat. Kerana Yasin ni nama Nabi. Betul kau dah? Ya, ada pendapat kata Yasin itu nama Nabi. Maka kalau Yasin itu nama Nabi, maka kena selawat. Yasin sallallahu alaihi wasallam, Yasin wal Qur'anil hakim. Ada istri baca lagu tu. Tak apa. Kalau nama Tuhan, nama antara nama Nabi Yasin. Gelar dia Yasin. Ada kata Yasin tu wahai insan, ya insan. Insan tu manusia, yakni Nabi Muhammad. Yasin. Boleh berlaku. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.